Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan diri saya Dayang Rafida binti Osman, pelajar bagi program Sijil Profesional Haji dan Umrah pada sesi ke-13. Video kali ini saya akan membincangkan topik mengenai fiqh wanita, iaitu isu-isu haid semasa umrah, di mana saya mempunyai dua situasi yang berbeza dan dipecahkan kepada beberapa isu yang berkaitan. Situasi pertama iaitu mengerjakan rukun umrah ketika sedang haid tanpa sengaja. Pada pengalaman umrah pertama saya yang lepas, seorang wanita yang sedang uzur bertolak dari Malaysia ke Tanah Suci Mekah untuk mengerjakan umrah dan berniat ihram di Qornul Manazil. Setibanya di Tanah Haram, beliau masih didatangi haid, tetapi pada keesokan harinya beliau dapati bahawa haidnya telah bersih. Lalu dengan yakin beliau mengangkat hadas besar dan terus mengerjakan umrah pertamanya. Tetapi setelah selesai seluruh rukun umrahnya, beliau dapati bahawa masih ada sedikit lagi baki haid yang terkeluar. Ini mungkin disebabkan pergerakan yang agak lama semasa hendak mencari pintu keluar masjid itu. Oleh itu, suka saya bincangkan topik ini agar sedikit sebanyak mungkin mampu membantu menjawab persoalan para kaum hawa di luar sana dan mudah dijadikan rujukan insya-Allah. Isu 1. Didatangi haid ketika umrah atau haji. Islam tidak melarang wanita untuk menunaikan umrah atau haji ketika haid. Haid tidak menghalang wanita untuk melaksanakan haji dan umrah, dan wanita juga dibolehkan mandi sunat ihram sebelum keberangkatan. Ini ada di dalam hadis Nabi SAW. Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, lakukan apa yang dilakukan oleh hujaj kecuali jangan tawaf sehingga engkau suci. Muttafaq alaih. Isu yang kedua, berniat ihram di miqat. Berniat ihram bersyarat jika bimbang tidak dapat menyelesaikan ibadah. Di sini ada dua lafaz niat ihram bersyarat, iaitu dalam keadaan tidak haid, yang berbunyi sekiranya aku kedatangan haid dan haidku berterusan sehingga tarik pulang, maka aku bertahallul dengannya. Situasi yang kedua, dalam keadaan yang sedang haid, kita berniat jika haidku berterusan sehingga tarik pulang, maka aku bertahallul dengannya. Isu ketiga, tawaf. Haram untuk membuat tawaf rukun, wada dan sunat bagi wanita yang sedang berhadas besar. Ini ada di dalam dalil hadis. Sesungguhnya haid itu suatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada wanita-wanita anak Adam. Engkau buatlah perkara-perkara yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, kecuali tawaf di Baitillah. Ini juga termasuk solat. Solat dan tawaf adalah dua ibadah yang dilarang bagi wanita yang sedang. Isu 4. Cara memastikan darah haid telah bersih sepenuhnya. Berdasarkan pendapat mazhab Al-Syafi'i, bahawa darah yang keluar semasa tempoh kebiasaan haid adalah dianggap sebagai darah haid, manakala darah yang datang pada hari-hari luar kebiasaan haid, jika tidak mampu dibezakan sifat darah berkenaan dan bersambung sehingga melebihi 15 hari, adalah dianggap sebagai darah istihadah. Adapun jika tidak melebihi 15 hari, maka dianggap sebagai darah haid, kerana adat kebiasaan haid seorang wanita boleh berubah. Mengikut pandangan ini juga, fatrah al-naqa, yakni waktu sucinya faraj daripada darah pada waktu selang antara keluarnya dua tempoh haid, dianggap sebagai haid juga. Dipanggil sebagai qaul al-sab.
para jemaah wanita kena pastikan 12 jam bersih tanpa ada sebarang tumpukan darah lagi sebelum mengangkat hadas besar dan mula melakukan tawaf. Sekiranya darah itu didapati selepas selesai menunaikan tawaf, maka boleh diihtimal bahawa darah berkenaan keluar selepas menunaikan tawaf dan bukan sebelum atau semasa ibadah berkenaan dilaksanakan. Jika tiada tanda atau alamat yang meyakinkan darah itu keluar. Situasi kedua, makan ubat untuk menahan darah haid. Di sini, wanita diharuskan mengambil ubat bagi menahan darah haid bagi tujuan tertentu seperti menunaikan umrah dan haji. Di sini ada 2 syarat yang mesti dipatuhi adalah pertama, meminta nasihat doktor yang pakar dan amanah, dan yang kedua, ubat yang digunakan tidaklah memudaratkan dan tidak dibuat daripada bahan najis. Pastikan bahawa ubat yang diambil adalah halal, insya-Allah. Apa yang mampu saya simpulkan di sini adalah kepada para jemaah atau bakal jemaah, segala isu terutamanya yang berkaitan fikih wanita hendaklah diambil berat dengan mengajukan segala persoalan kepada mutawif atau mutawifah atau pihak yang terjamin pengetahuan dan kepakarannya sebelum memutuskan sesuatu hukum atau keputusan agar segala ibadah kita tidak sia-sia dan berjalan dengan lancar insya-Allah. Selamat beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.